النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم. Ayat 38 Suratul An'am. Kita masih membicarakan tentang tajuk kemarin, yaitu tentang hayawan. Kemarin kita dah bicarakan tentang berbelas kasihan terhadap binatang. Hari ini kita nak bicarakan pula tentang hukum membunuh binatang-binatang yang memudaratkan. Di tangan saya ni ada satu kitab karangan Syekh Hasanain Muhammad Makhluf rahimahullah, mufti kerajaan negara Mesir satu ketika dulu. Tajuk kitab ini Ar-Rifqu bil Hayawani fi Dinil Islam. Bersifat belas kasihan kepada binatang menurut pandangan Islam. Saya beli di Mesir sebelum Covid hari tu. Covid bulan 3, saya pergi Mesir bulan 12. Di antara kitab yang saya dapat masa tu, kitab tajuk yang kita bicarakan sekarang. Dalam kitab ni disebut tentang apa yang saya sebutkan hari itu, iaitu ada 10 jenis binatang menurut pendapat sebahagian ulama tafsir masuk syurga. Dalam ni dia kata waqad rawa ba'du a'immatil hadis, telah menceritakan, meriwayatkan oleh sebahagian ulama hadis. Lalu dia sebut di antara kitab yang menyebut demikian ialah Tafsir Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran. Pada mentafsirkan ayat 1, 2, 3 surah An-Nahl. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Lalu diceritakan di situ kenapakah dia kata sawa'un sahha isnadu dhalika am lam yasahha. فخطرة شأن هذه الأفراد من الحيوان مما يحمل النفس المؤمنة
ala rifqi bi afradil anwa'i kaffatan wa li ajli 'ainin alfu 'ainin tukramu. Dia kata disebab sama ada kisah ini benar atau salah, sanadnya sahih ataupun tidak sahih, yang penting ini kisah menceritakan tentang anugerah Allah kepada binatang-binatang tertentu, walaupun dia hanya sekadar binatang. Kenapa binatang-binatang itu lebih daripada yang lain? Kerana suhbatiha lil akhyari was sulaha, kerana ia mendampingi orang-orang baik, orang-orang saleh. Fa fi mutaba'ah wa suhbatil akhyari was sulaha syarafun wa sa'adatun 'udma. Pentahqiq kitab ini menyatakan pada mengikut, mendampingi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ada kemuliaan dan kebahagiaan yang besar. Dalam tafsir Al-Jalalain ketika menceritakan dan tafsirkan ayat dalam suratul Kahfi, dikatakan anjing itu disebut dalam Quran. Wa thaminuha kalbun, yang ke-8 tu anjing. Anjing pun disebut dalam Quran kerana dia mendampingi as-salihin, orang-orang yang saleh, iaitu ashabul kahfi. Kalau binatang mendampingi orang baik dapat manfaat, apalagi kita manusia mendampingi orang baik, lebih-lebih lagi dapat manfaat dekat kita. Jadi kisah unta Buraq yang mendampingi dan membawa Nabi besar Muhammad SAW dalam Isra' dan Mi'raj. Kisah unta Nabi Saleh, unta naqatallahi wa suqiyaha. Kisah Ijlu Ibrahim, lembu, lanak lembu Nabi Ibrahim, Ijlin hanidh, yang dijamu kepada tetamu. Kabshu Ismail, kibah yang ditukar dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Wa fadainahu bidzibhin azim, dalam Quran sebut semikian. Hudhud, burung hudhud yang mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga semut, ratu semut yang mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu juga ikan yang mendampingi Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, sehingga Nabi Yunus baca dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Himar Kaldai yang mendampingi Uzair, anjing ashabul kahfi, Baqarah Bani Israel, lembu betina dalam surah Al-Baqarah. Jadi disebutkan di bawah tajuk karamatu ba'dil hayawan. Jadi binatang ini apabila mendampingi orang baik dapat manfaat. Maka sekarang ini kalau kita orang baik, binatang duduk dengan kita, sudah tentu kita tak memudaratkan dia. Kucing duduk rumah kita tak buat baik, tak kacau kita. Ayam tak kacau kita. Kita sentuh, kita bagi jaga, bergaul dia dengan elok. Akan tetapi sekiranya yang duduk dekat kita itu binatang yang bawa mudarat, bukan dekat binatang, orang pun kalau bawa mudarat, maka sudah tentu kita ambil tindakan. Kita baca dalam Quran dasar, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dalam surah Asy-Syura. Dan balasan kepada kejahatan satu kejahatan, iaitu satu kejahatan juga seumpamanya. Kita ada jiran kita rajin menyakiti kita. Dia rajin tuang sampah dia depan rumah kita. Busuk rumah kita pasal dia. Esok kita pergi ambil sampah kita pergi tuang depan rumah dia balik. Dia tuang satu tong, kita tuang satu tong balik.
Jangan dia tuang satu tong, kita tuang dua tong. Membalas satu kejahatan dia dengan sebab sama seperti kejahatan dia itu dibenarkan oleh syarak. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'atada 'alaikum." Barang siapa yang buat zalim, buat naya kat kamu, maka hendaklah kamu balas seperti dia buat naya kat kamu. Dia kutuk kita sepatah, kita kutuk dia sepatah. Jangan dia kutuk kita sepatah, kita kutuk dia dua patah. Dia buat jahat kat kita, kita boleh balas balik. Tetapi yang lebih baik itu, dia buat jahat kat kita, kita tak balas. Dia mengeluarkan kata-kata yang buruk, kita diam, tak jawab. Atau kalau kita jawab yang lebih baik, itu lebih tinggi dia punya darjat. Dia kutuk kita, kita tahu kata dia kata kita sengap. Walaupun dalam hati kita pun berontak nak balas balik. Sebab kalau kita jawab, kita kurang ajar macam dia juga. Dia kata, hang ni macam kera kat kita. Kita kata, hang macam beruk. Sama satu seorang sepatah. Hang ni macam kera, hang ni macam boya. Hang kata kat aku kera, aku kata kat hang boya. Mana seorang sepatah. Jangan dia kata, hang ni macam kera. Kita balas, hang ni macam boya, bewak, kora. 3 patah kita balas kat dia. Lebih pada dia kata kat kita. Dia kata kat kita tu benda tak betul. Kita balas balik benda menyakitkan hati kita. Kita balas balik sepatah. Hang kata kat aku tak betul sepatah, aku balas balik sepatah. Jangan hang kata aku sepatah, aku balas 2 patah. Lebih pula dah. Jadi, faman i'tada 'alaikum, siapa yang buat jahat kat kamu, melampaui batas, buat zalim kat kamu, fa'tadu 'alaihi, maka hendaklah kamu balas kat dia bimisli, seperti yang dia buat naya kat kamu. Itu satu ayat. Allah Ta'ala pun membalas kejahatan orang-orang yang menentang dan buat jahat terhadap agamanya. Antaranya Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat jahat, buat perancangan jahat, buat tipu daya. Allah juga membuat perancangan jahat, membalas tipu daya mereka. Dalam ilmu balaghah ada panggil ababul musyakalah. Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya, pembalas rancangan jahat orang jahat. Itu satu ayat. Ayat yang lain Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Depa tipu Allah, Allah tipu depa. Mana Allah membalas tipu daya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang memerangi agama aku memerangi dia. Orang-orang yang memerangi kekasih aku memerangi dia. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, dalam hadis qudsi. Sesiapa yang memerangi orang-orang yang dekat dengan aku memerangi orang tu. Siapa yang masih nak libatkan dirinya dengan riba, ya Allah murka, Allah Ta'ala kata aku menentang orang itu. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tak berhenti daripada riba, maka ketahuilah Allah dan Rasul memerangi dirimu. Bila Allah perangi orang terlibat dengan riba, dia tak akan hidup bahagia. Dunia akhirat dia duduk dalam masalah akhirat lebih teruk lagi. Bila dia terlibat dengan riba, kerja dia meluluskan riba, kerja dia setuju dengan riba, rumah tangga dia mungkin tak bahagia, berkelahi laki bini, anak dia mungkin tak boleh jadi baik. Pasal hang lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi riba, hang duk pilih, hang duk setuju. Allah Ta'ala isytihar terang-terang dalam Quran. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak berhenti daripada riba, ketahuilah Allah dan Rasulnya
memerangi kamu. Dalam ayat yang lain, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan bangkit di akhirat kelak, melainkan sepertinya bangkitnya orang yang dirasuk syaitan. Daripada hadis ni, ada ulama memfatwakan syaitan ni boleh rasuk manusia. Jadi di dunia boleh berlaku, di akhirat seperti dirasuk syaitan disebabkan di dunia dia memakan harta secara riba. Jadi di antara dosa yang diisytihar perang oleh Allah Ta'ala, dosa riba, dosa lawan para wali Allah, dosa takabur. Dan dosa takabur dalam hadis qudsi kata al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani minhuma khasamtuhu wala ubali. Al-kibriya'u ridai, takabur itu selendangku, wal 'azamatu izari, dan kemuliaan keagungan itu adalah umpama selendang, umpama kainku. Faman naza'ani fi syai'in minhuma, siapa yang merebut daripada aku pada salah satu daripada kedua itu, khasamtuhu wala ubali, aku musuhi dia dan aku tidak peduli. Riba Allah isytihar musuh. Di dalam surah Al-Baqarah, takabur Allah isytihar musuh. Di dalam hadis qudsi. Dan yang ketiga, orang yang menentang, memusuhi wali Allah, orang dekat dengan Allah, Allah isytihar musuh. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Itu dua tiga perkara yang terang-terang Allah isytihar memusuhi golongan tersebut. Jadi kalau kita tidak terlibat dengan riba, kita tak setuju dengan undang-undang riba, ingkar dengan riba, mudah-mudahan Allah kasih kat kita. Yang kedua kita mendampingi, mengasihi orang dekat dengan Allah, mudah-mudahan Allah kasih kat kita. Yang ketiga, kita bersifat tawadhu', merendah diri, mudah-mudahan Allah kasih kat kita. Dalam di akhir surah Al-Furqan Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu ialah mereka yang berjalan atas muka bumi dalam keadaan merendah diri. Ayat di akhir surah Al-Furqan. Sambungan ayat menyatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang kurang sopan bercakap dengan mereka, mereka berkata sesuatu yang selamat, sesuatu yang baik. Jadi dalam menghadapi orang yang kurang sopan dengan kita, kurang ajak dengan kita, buat jahat dengan kita, tiga pilihan. Pilihan pertama, kita balas macam mana dia balas kat kita. Dia kata kat kita sepatah, kita kata kat dia sepatah. Dia balas buah pelam kita, kita balas buah pelam dia. Dia curi derian kita, kita curi derian dia balik. Dia buang sampah depan rumah kita, kita buang sampah depan rumah dia. Dia pasang keset derah, kita tidur tak lena, dia bising, esok kita pasang lagi derah pada dia. Sama derah dengan dia juga. Dengan derah lagi. Contoh, kita membalas kejahatan orang yang buat jahat kat kita. Dalilnya saya baca dalam Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ayat di dalam surah Asy-Syura. Dan balasan kepada satu kejahatan ialah satu kejahatan juga serupa dengannya. Ayat 40 surah Asy-Syura. Tapi hal lebih baik itu tak balas. Sambungan ayat menyatakan, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Siapa maaf orang buat jahat kat dia,
dia buat baik pula kat orang tu, Allah bagi pahala tidak terhitung. Hanya Allah yang tahu. Innallaha la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. Jadi menghadapi kejahatan orang-orang tertentu, kita balas satu atau balas dua atau balas tiga. Peringkat pertama, dia kata dia buat jahat sepatah, kita balas sepatah. Peringkat yang kedua, dia buat jahat kat kita, kita diam tak kata apa. Imam Syafi'i rahimahullah kata, "Idza nataqa safihun fa khairu ijabatin lahu sukutu." Apabila orang bodoh bercakap, maka sebaik-baik jawapan kepadanya ialah berdiam diri. Hak nombor tiga lebih tinggi lagi. Bila orang bercakap yang kurang sopan, kita jawab dengan kata-kata yang baik. Hak ni tinggi. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Orang Mekah buat jahat kat Nabi SAW 13 tahun. Pi Madinah, mereka pi serang pula dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Ahzab, mereka himpun orang nak pi bunuh Rasulullah juga. Apabila Nabi SAW mampu untuk membalas dendam terhadap kejahatan mereka berbelah-belah tahun, semenjak daripada Mekah sampai Rasulullah pindah di Madinah, masih nak bunuh Rasulullah, Nabi SAW berpeluang untuk balas dendam. Baginda bersabda pada hari pembukaan kota Mekah, "Izhabu fa antumut tulaqa." Pergilah, aku bebaskan kamu. Mana nak cari orang baik yang metaka ni? Kita orang kata kat kita sepatah pun kita panas telinga dah. Lu kira nak balas balik. Ni orang tindah 13 tahun sampai peringkat nak bunuh. Sampai dah bunuh dah sebahagian para sahabat. Baginda berpeluang balas dendam terhadap mereka yang buat jahat. Baginda kata, aku bebaskan kamu. Menyebabkan mereka melihat begitu indah, begitu baiknya Nabi SAW, sehingga mereka terpikat nak masuk Islam. Hak ni tinggi kita nak buat payah. Seorang lagi lelaki masa Rasulullah tawaf keliling Kaabah, dia bawa pisau simpan di Azam. Dalam hati dia, hari pembukaan kota Mekah, ada ruang aku nak tikam. Tapi Rasulullah tanya, kenapa tawaf dekat saya? Saya nak dekat Rasulullah, nak ikut Rasulullah. Rasulullah kata, dalam hati kamu nak bunuh aku kan? Allah bagi wahyu, Rasulullah tahu habaq, dia terkejut. Maka Rasulullah habaq, dia terkejut dengan Rasulullah tahu benar dalam hati dia. Rasulullah tak tangan atas dada dia baca doa. Lalu dia kata sebelum ni dia paling benci kat Rasulullah, bertukar jadi paling kasih kat Rasulullah. Dia nak bunuh, bertukar jadi nak masuk Islam pula. Rasulullah tahu dia nak bunuh, patut Rasulullah bunuh awal. Seorang pengarah filem yang buat filem menghina Nabi Muhammad SAW, bila filem itu tersebar seluruh dunia, umat Islam tunjuk perasaan kata dunia. Orang putih tu daripada mana, Denmark ke mana tu, maka dia heran. Dia buat filem menghina, memfitnah Rasulullah SAW, tiba-tiba dibela dan ditunjuk perasaan oleh umat Islam seluruh dunia. Hebat tak mana orang yang dihina ni, sehingga dibela oleh kata-kata umat Islam. Lah akhirnya dia cari buku sirah, nak baca peribadi Rasulullah ni lagu mana, sehingga orang pakat, umat Islam pakat kutuk dia, membela baik Nabi SAW. Maka ketika dia baca sirah Rasulullah terjemahan bahasa Inggeris, dia jumpa kisah Nabi SAW memaafkan orang nak bunuh dia. Dia jumpa kisah itu, dia rasa tak jumpa dah orang sebaik ini. Orang nak bunuh kita, kita boleh buat baik dengan orang tu. Maka dia masuk Islam dengan kisah itu.
Setelah masuk Islam, dia pergi ke Mekah, Madinah, dia ziarah makam Rasulullah, dia menangis di makam Rasulullah, dia buat umrah. Orang yang dia paling benci bertukar menjadi dia paling sayang setelah dia kenal Rasulullah. Dia orang kafir, bukan kenal Rasulullah. Dia kenal Rasulullah melalui maklumat orang yang diterima daripada orang kafir yang ngajak dia. Tapi setelah dia baca sungguh, oh Rasulullah ni orang yang luar biasa. Orang buat jahat kat dia sampai berbelah-belah tahun, dia masih boleh maafkan ketika hari pembukaan kota Mekah. Pergilah, aku bebaskan kamu. Lebih daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS memaafkan abang-abang dia yang lempak masuk dalam telaga. Ketika Nabi Yusuf dapat kuasa jadi menteri, boleh hukum abang-abang dia. La tathriba alaikumul yaum. Dalam surah Yusuf kata, semoga Allah mengampunkan kamu wahai abang-abangku. Nabi Yusuf tak balas dendam. Walaupun abang dia telah membunuh dia, nak bunuh dia, tahu dalam telaga, dijumpai oleh orang yang mengembara pada ketika itu. Nabi SAW memaafkan ribuan orang di Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Seperti ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila orang-orang jahil bercakap dengan mereka. Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah dalam kitabnya Fatawa Al-Imam Abdul Halim Mahmud menyatakan al-jahilun di sini dengan arti as-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang ajar, yang kutuk depa dengan bahasa yang kurang ajar, depa jawab dengan kata-kata yang selamat, kata-kata yang baik. Depa kata kamu sesat, kamu buat benda syirik, kamu buat tawasul, tawasul tu syirik. Depa jawab tawasul tak syirik, dalil dia sekian. Ada orang Arab baru ni saya tengok depa hantar dalam YouTube, dia kutuk Habib Ali Al-Jufri. Dia kata Habib Ali Al-Jufri kata boleh buat tawasul dengan orang mati yang Rasulullah tak nak buat. Padahal hadis yang kita pelajari disebutkan Nabi SAW ketika nak mengemumikan emak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nama dia Fatimah binti Asad, sebelum nak masuk kubur, memasukkan mayat, baginda berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan Sayyidah Fatimah dengan berkat diri baginda dan dengan berkat para nabi sebelum baginda. Itu tawassul bil mauta, dengan orang mati, para nabi yang telah wafat di zaman yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini dalil dikatakan boleh tawassul dengan orang mati yang baik-baik. At-tawassul bi mautas salihin, bertawassul dengan orang yang telah mati yang baik-baik. Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma ghfir li ummi Fatimah bihaqqi wa haqqil anbiya'i min qabli. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku, mak angkat, mak menakan, mak angkat yang bela Rasulullah, isteri kepada Abu Talib, nama dia Fatimah binti Asad. Bihaqqi, dengan sebab, dengan berkat kebenaranku, dengan berkat diriku. Wa haqqil anbiya'i min qabli, dan dengan berkat para nabi sebelum aku. Para nabi sebelum aku telah wafat, telah meninggal dunia. Tawassul dengan memohon kepada Allah dengan berkat orang-orang yang telah mati yang baik-baik, semoga Allah makbulkan hajat baginda. Dilakukan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh Syed Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya rahimahullah, dalam kitabnya Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah. Jadi Wahabi kata tawassul dengan orang mati ni tak boleh, syirik, kufur. Mereka jawab, ni Rasulullah tawassul dengan orang yang telah wafat, iaitu para nabi sebelum baginda. Menunjukkan bahawasanya jawab dengan hujah, dengan dalil. Kamu tak mau pakai, terpulang, tapi ada ulama pakai dalil itu. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil bercakap dengan mereka, mereka berkata salama, kata-kata yang selamat.
kata-kata yang baik. Jadi tu ayat menceritakan tentang bagaimana kita berhadapan dengan orang buat jahat kat kita. Begitu juga binatang. Binatang berkawan buat baik kalau tak buat jahat kat kita, kita tak buat jahat kat dia. Jangan kita buat naya kepada binatang. Tak ada pasal-pasal pi kepok kepala ayam, tak ada pasal-pasal apa pi tendang kucing. Jangan. Kerana syarak mengajar ar-rahmatu bil hayawan. Nabi SAW mengajar kita dituntut bersifat belas kasihan bukan dekat kepada orang, bahkan kepada binatang. Dalam mentafsirkan ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ayat dalam suratul anbiya, tidak kami utuskan engkau melainkan rahmat kepada seluruh alam. Maka rahmat itu merangkumi orang mukmin, merangkumi kepada binatang, merangkumi orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Kata dalam kitab Al-Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, rahmat merangkumi orang kafir, iaitu azab Allah tidak diturun secara 100% kepada orang kafir sebagaimana orang kafir zaman dulu. Zaman dulu orang kafir lawan nabi-nabi mereka, Allah turunkan azab mati 100%. Zaman Nabi Nuh Allah datangkan banjir, semua orang kafir mati. Kaum Ad, kaum Samud, begitu juga. Kaum Nabi Lut, begitu juga. Dalam istilah dia panggil azab istisal, siksa secara menghapuskan 100%. Zaman umat Nabi SAW, walaupun ada orang kufur lawan Nabi SAW, Allah Ta'ala tak turunkan azab 100%. Turun azab, ada yang kena, ada yang tak kena. Kenapa Allah tak turun azab secara 100% kepada orang kafir yang menentang Nabi SAW? Kerana Allah berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Kami tidak akan siksa dalam keadaan engkau berada di kalangan mereka. Baginda dah wafat, tapi seolah-olahnya baginda ada di kalangan kita. Maka berkat Nabi SAW, umat baginda yang kafir tidak disiksa secara 100%, dibunuh secara 100%, walaupun sebahagiannya diturunkan malapetaka. Itu rahmatan lil kafirin. Rahmatan lil munafiqin, Nabi SAW tidak menangkap dan membunuh orang-orang munafik yang menentang baginda, walaupun baginda kenal seorang demi seorang. Ketua dia Abdullah bin Ubay. Apalagi rahmat kepada orang beriman, lebih-lebih lagi, karena Allah Ta'ala sendiri memilih orang beriman untuk dirahmati, lebih-lebih lagi di akhirat. Dalam Quran sebut bagaimana wa kana bil mu'minina rahima, Allah itu maha penyayang kepada orang beriman. Bukan dekat Allah penyayang kepada orang beriman, Nabi SAW juga penyayang kepada orang beriman. Di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahima. Bil mu'minin, baginda itu terhadap orang beriman itu rahim, penyayang. Allah maha penyayang kepada orang beriman, Nabi SAW amat penyayang kepada orang beriman, dan Nabi SAW suruh kita penyayang kepada orang beriman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang bersama Rasulullah itu bersifat rahama'u bainahum, penyayang sesama orang beriman. Kepada orang kafir asyidda, bersifat tegas. Kepada orang beriman penyayang. Dalam ayat 54 surah Al-Maidah, adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Merendah diri kepada orang beriman, meninggi diri tegas ke atas orang kafir. Jadi sifat rahmah ini ada kepada Nabi SAW, dan kita dituntut bersifat belas kasihan. Dalam sebuah hadis disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Orang yang bersifat belas kasihan itu bakal dikasihi, adalah dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah. Kasihanilah mereka yang di bumi, nescaya kamu akan dikasihani oleh para malaikat di langit. Jadi kita kesian kepada manusia atas muka bumi, kita kesian kepada binatang atas muka bumi, Allah kesian kat kita. Tawaran hadis sedemikian. Kesianlah kat dia tu kapiak, tak beriman, maka kita cari jalan supaya dia beriman. Macam mana nak ajak dia beriman? Berdakwah, ajak dia masuk Islam. Ajak dengan kata-kata, ajak dengan kelakuan, ajak dengan doa. Ajak dengan kata-kata, mungkin kita tak kerti nak abang kat dia. Kita ajak dengan kelakuan, kita bergaul dia dengan kelakuan Islam. Tanya, ada kadang-kadang kita duk muamalah dengan Cina-Cina tertentu. Tanya dia telefon COVID ni sihat ke tak? Dia pun heran, orang Melayu ni tanya aku COVID sihat ke tak? Kita tanya kerana ambil berat tentang diri dia, ambil tahu tentang berita. Kemarin saya telefon seorang Cina tu. Macam mana? Halo, dia kata. Haji, kenapa telefon saya? Ada saja nak tanya sihat ke tak? Ni COVID ni. Oh, boleh cakap dia sihat lah, dia kata. Dia syok kita duk tanya dia sepatah. Padahal saya tanya nak putus stik apa benda tu. Jadi kita muamalah dengan orang kafir ada dua cara, ajak dia masuk Islam dengan kata-kata jom kita masuk Islam, atau kita muamalah dengan orang kafir dengan kita berdakwah cara hal, cara kelaku. Tepi rumah kita ada Cina, ada Hindu, kita beli dapat durian musangking, lah ni musim durian, kita bagi kat dia semua. Dia pun suka kat kita pasal aku agama lain, dia agama lain, tapi dia dapat berah, dia bagi kat aku ketika aku memerlukan. Aku sendiri tak perlu makanan, tapi sumbangan dia tu memikat hati aku. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Buat baiklah kepada manusia, nescaya kamu akan menjadikan hati mereka hamba kepada kamu. Dalam Quran kata waqulu lin-nasi husna. Dan bercakaplah dengan orang ramai dengan kata-kata yang baik. Nas di sini kafir dan muslim. Quran tak kata waqulu lil mu'min, waqulu lil kafir, waqulu lil qurba. Cakap baik dengan orang mukmin saja, cakap baik dengan orang muslim saja, cakap baik dengan adik-beradik saja baik, dengan jiran saja baik. Tak, qulu lin nas, bercakap baiklah dengan semua manusia, dengan orang ramai. Islam pun ada situ, kafir pun ada situ. Dalam tu ayat Quran, dalam hadis Imam Tirmizi kita baca wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan kelakuan yang baik. Jadi perkataan manusia situ masuk orang yang mukmin, masuk orang kafir, masuk orang musyrik, masuk orang Islam, orang kafir. Tapi ada ketika-ketika tertentu, ketika berhadapan dengan orang kafir harbi, kita kena tukar style. Tak boleh lemah lembut, tak ada cakap baik, kena cakap jahat, kasar, kena tegah dengan mereka, kerana mereka kafir memerangi Islam. Sebagaimana jawapan yang Nabi SAW suruh Sayyidina Hasan jawab kepada musuh yang kutuk Islam, uhjuhum wa ruhul qulusi ma'ak. Wahai Hasan, jawab balik kutukan mereka, malaikat bersama kamu. Kita baca Quran, tiap-tiap surah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi ada satu surah jangan mula dengan bismillah, iaitu suratul Taubah, suratul Bara'ah. Kerana surah itu turun ketika perang dengan orang kafir, tak boleh bersifat belas kasihan dan penyayang, kena bersifat cengeng dan garang. Maka kebanyakan tempat lemah lembut, ada tempat tak boleh guna lemah lembut, kena tukang kepada cengeng dan garang. Anak kita begitu juga. Anak kita makan ikut jadual, anak kita pergi sekolah ikut jadual, anak kita semayang tak tinggal, kita kena berlemah lembut dengan dia. Anak kita tak mau semayang, kita tak boleh lemah lembut. Tidak, dia tak semayang sampai ketua. Anak kita tak mau semayang, kita kena cengeng. Anak kita semayang cukup, kita kena baik dengan dia. Tak boleh kita cengeng 100%, nanti dia benci kita. Tak boleh kita lemah lembut 100%, nanti dia pijak kepala kita.
Dia perkena kita. Dia jadi anakku Syazali. Dulu masa Syazali kecil-kecil, semua ayah ikut saya. Lah saya dah besar, saya tak heran kepak. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak kita yang baik, kita suka pamerkan kita kelakuan baik. Ketika berhadapan anak kita yang tak baik, kita kena cekik. Kalau tidak, dia tak baik sampai ketua. Maka itulah cara Allah mendidik hambanya. Ketika hambanya orang baik, Allah hadapi hamba dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba dia buat orang tak baik, Allah hadapi hambanya dengan Maliki Yaumiddin dan Rabbil Alamin. Orang tak baik kena sedang, aku ni Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Aku akan urus mengikut kehendak aku. Kamu urus ikut kehendak kamu, aku boleh akan balas mengikut kehendak aku, kerana kamu tu alam, pemilik aku, pemilik kamu sama-sama. Al-alam kullu ma siwallah. Kalau kamu buat benda tak baik, aku ni Maliki Yaumiddin, aku raja menguasai hari perhitungan dan pembalasan. Aku tak balas di dunia, aku balas di hari pembalasan besok. Aku mesti balas kepada orang yang buat tak jahat kalau dia tidak kembali kepada Allah. Orang buat baik, aku akan balas baik. Maka perkataan Rabbil Alamin dalam surah Fatihah, perkataan Maliki Yaumiddin dalam surah Fatihah, gempak orang jahat, amaran kepada orang jahat, jangan terus menerus duduk dalam kejahatan, jangan terlibat dengan dosa maksiat, benda tak elok, kerana aku boleh balas kerana aku Rabbil Alamin, aku berkuasa mentadbir seluruh alam, aku boleh balas kepada kamu sekelip mata sekarang ini. Kalau aku tak balas, kamu akan jumpa satu masa lagi, nama dia Yaumiddin, hari perhitungan dan pembalasan. Aku balas masa tu. Tang balas mesti balas. Aku tak biar satu kebaikan mesti melainkan aku balas kebaikan. Aku tak biar satu kejahatan walaupun kecil melainkan aku balas kejahatan. Dalilnya Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Allah Taala tegas dalam Quran. Dalam ayat lain Allah Taala kata, "Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaihi." Siapa buat baik untuk diri dia, siapa buat jahat tempat mudarat kat diri dia sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala muamalah dengan hambanya dua bentuk. Hamba baik, aku bagi baik, Ar-Rahmanir Rahim. Hamba jahat, aku balas jahat, Maliki Yaumiddin, Rabbil Alamin dengan Maliki Yaumiddin. Maka dia ajak kita pun gitu, bergaul dengan orang baik, bergaul dengan anak isteri yang baik, kena bersifat baik. Anak isteri yang suka buat jahat, kena bersifat tegas dan garang nak memperbetulkan kejahatan mereka. Rakyat dengan pemimpin pun sama. Kita mengaji sekolah sama, dulu saya mengajar di sekolah Mata Mahmud. Ada badan dakwah, ada badan disiplin. Guru dakwah, guru disiplin. Guru dakwah tu guru yang buat usrah, buat ceramah. Guru disiplin, tangkap orang tak main sekolah, tibai orang tak main, orang yang mencuri dan sebagainya. Jadi guru disiplin untuk hukum orang yang tak betul, yang buat jahat. Guru dakwah untuk membentuk manusia, jaga sembahyang jemaah, jaga sembahyang duha, makik sembahyang tahajud, buat usrah, baca Quran dan sebagainya. Guru yang membawa orang dengan lemah lembutnya kepada berpegang dengan Islam. Guru yang bersifat tegas terhadap pelajar yang tak dengar cakap, yang ponteng sekolah, yang buat jahat di sekolah, tendang pintu jamban sampai Jahannam. Ada pelajar lagu tu. Di sekolah menengah pun ada guru disiplin. Tapi kadang-kadang mereka balas balik ke guru disiplin teruk. Tikam tayar kereta 4 biji kena tukar. Guru disiplin tu pergi sekolah, naik motor, mereka buka tangki minyak motor, buh pasang Jahannam dengan motor-motor tu. Kadang-kadang kena lagu tu. Tension cikgu. Jadi guru disiplin untuk menghukum orang yang tak berdisiplin. Guru yang motivasi, bahagian kaunseling untuk
mendidik orang yang bermasalah di sudut jiwa dan moral, baik dalam bentuk jumpa guru kaunseling dan sebagainya. Maka Islam pun sedemikian. Ada ketika kita berlemah lembut, ada ketika kita bersifat tegas. Depanmu muka saya ni ada satu ayat Quran, saya baca tadi ayat 54 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Azillatin 'alal mu'minin, bersifat belas kasih sayang kepada orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, sangat keras terhadap orang kafir. Maka dalam Quran ada satu surah tak baca bismillah kerana surah itu surah kekerasan. Turun ketika perang dengan orang kafir. Orang kafir tak boleh berrahmat, tak boleh rahim, tak boleh belas kasihan, tak boleh sayang kat depa kerana depa memerangi Islam. Maka surah Bara'ah, ulama kata makruh mula dengan bismillah, sebagian ulama kata haram mula dengan bismillah. Khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Maka dalam surah Taubah ataupun surah Bara'ah kita mula tuqih a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun minallah, tak baca bismillah. Surah-surah lain baca bismillah. Maksudnya Ar-Rahmanir Rahim ni lebih Allah tawarkan kepada kita. Lebih ditawarkan, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengatasi mendahului kemurkaanku. Maka Allah Ta'ala sifat dia terlalu banyak, yang sering ditonjolkan sifat rahmat, belas kasihan dan penyayang. Maka kita perlu penyayang kepada orang beriman, perlu penyayang kepada binatang, belas kasihan kepada orang beriman, belas kasihan kepada binatang. Melainkan kalau manusia tu jenis tak elok, kita hadapi dengan yang sebaliknya. Seperti orang kafir berhadapi dengan tegas. Kalau orang tu jenis susah, kena kelas kasihan. Orang tu ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Tu ayat berbentuk ar-rifqu dengan orang lain, dengan anak yatim, dengan orang susah yang meminta. Jangan kita jerkah dia, jangan kita marah kat dia. Nak bagi, tak mau bagi, tak sah hina dia, tak sah kutuk dia. Anak yatim pun sedemikian, orang susah pun sedemikian. Maka ketika berhadapan dengan orang, diajak sedemikian, dengan binatang pun sedemikian. Ada ketika kita bersifat belas kasihan dengan binatang, tak buat jahat kepada mereka, tak hukum mereka. Ada ketika sebaliknya. Tak dan masuk tajuk kita, masa pun dah habis. Tak apa, kita sambung esok pula. Tajuk tentang kenapa syarak suruh kita bersifat belas kasihan dengan binatang. Kita dah baca hadis-hadis dia dalam pertemuan yang lalu. Hari ini tak ada baca. Tajuk dia kita nak baca membunuh binatang-binatang tertentu ad-darrah, yang membawa mudarat kepada kita. Kemarin kita cerita bab anjing. Hari ini cadang nak cerita bab kucing. Tak ada masuk tajuk, masa pun dah habis dah. Kita berhenti tadi dulu. InsyaAllah esok kita sambung sikit lagi. Saya nak kena ambil kereta saya mampu. Minyak enjin bocor. Telefon ke tempat servis. Dia kata main hentak apa tu, paharaya buka ambil. Dia kata saya ambil raya tak pergi jalan mana. Dia kata tutup paharaya buka. Jadi nak kena panggil towing tarik pisat, bocor sampai kering minyak enjin. Buat macam mana. Dalam ulama kata hari yang kita jumpa tu dua jenis. Satu hari kita tak suka, satu hari kita suka. Satu hari kita syok, satu hari kita syok. Hari ni kena tak syok, kereta rosak. Tak nak pergi hantar. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.